أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kita dah masuk muka surat 16 Okey. Kita dah berada di fasa-fasa akhir ni lah. Hujung-hujung ni. Ustaz, muka surat 15 tu ada 2 lagi belum? Okey. Muka surat 15 yang baris kedua akhir belum lagi. Ayat 4 dan ayat 5. Okey. Ayat 4, 5? Ya, yang panjang tu, 2 tu. Yang last kali dah sudah. Oh, ayat 4, ayat 5. Okey. Terima kasih. Ada baki lagi sikit muka surat 15. Sebelum tu kita dah nak menghampiri penghujung-penghujung ni. Jadi insyaAllah kalau tak ada apa, kita akan pergi ke level yang seterusnya nantilah. Jadi standby. Kalau minggu depan ataupun satu lagi tu kita akan cuba untuk pergi ke topik dan perbicaraan yang barulah. Jadi minta bersedialah. Bersedia segala-galanya lah. Suplemen, pil-pil vitamin semua, kismis dan sebagainya. Selain daripada persediaan yang lain-lain tu lah. Okey. Nanti nota tu ingatkan saya akan bagi kepada admin untuk diedarkan. Jadi ke surat 15 baris yang ketiga akhir dan baris yang keempat akhir daripada bawah tu lah. Ayat yang panjang tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Ayat ni panjang ni. Walaupun dia panjang, dia tak habis lagi cerita ni. Tapi kalau kita nak habiskan cerita lagi panjang. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Jadi ini cerita, sebelum tu kita masih lagi dalam perkataan Rama tu ya. Muka surat yang ke-14 baris pertama. Madinya Rama, kemudian mudhari'nya adalah yarmi. Jadi sekarang ini kita berada di mudhari' yarmi. Yarmi yang asal huwa. Kemudian kita pindah ke jari kelengking bawah sekali, yarmunah. Dia ada 2 makna. Satu makna yang fizikal, melontar, membaling. Satu lagi adalah menuduh, melontarkan tuduhan. Jadi orang Melayu pun tuduh, dia kata lontar. Okey. Tapi lontaran idea tak boleh kat sini. Lontaran idea yang Melayu tu perkataan lain. Walaupun dia pakai lontaran, yang tu lain. Okey. Jadi yang ini, yang nombor 3 daripada bawah tu, ke surat 15 tu. Ini dia punya main point dia ialah suami menuduh isteri melakukan perkara-perkara yang tak elok. Okey. Masalahnya, saksi tak ada kecuali
diri sendiri saja yang mengatakan. Ya dalam surah, tak silap surah apa? Surah Nur tu ataupun surah, nanti kita cek. Jadi di hujung ayat nanti, bila tak ada saksi nak buat apa? Allah suruh yang menuduh itulah yang bersumpah. 4 kali sumpah. Okey. Dia akan ada sumpah nanti yang terakhir dia kena sebut. Kalau dia tipu, laknat Allah akan menimpa dia. Okey. Jadi wallazina, dan orang-orang yang, dan mereka yang, kita boleh kata orang-orang yang ataupun mereka yang lah, sama saja. Yarmuna, mereka melontar, mereka menuduh. Menuduh di sini maknanya menuduh tanpa bukti. Siapakah yang dituduh itu? Zaujun, pasangan. Jadi saya tuliskan dia punya singular dia. Zaujun, pasangan. Tengok di skrin dia. Zaujun, pasangan. Kalau dia plural ialah azwaj, pasangan-pasangan. Orang-orang yang menuduh azwajahum, pasangan mereka. Walam yakul lahum. Ini perkataan ni susah sikit kita nak terjemah secara harfiah ni. Okey, di sini dia pakai lahum. Yang biasa kita baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini kita baca selalu ni dalam surah Ikhlas. Cuma dalam surah Ikhlas kita pakai apa? Hu. Walam yakul lahu. Sini hum. Kenapa dalam surah Ikhlas kita pakai hu? Sebab surah Ikhlas itu kita berbicara tentang Allah. Hu di situ dia itu Allah. Di sini adalah hum. Hum itu siapa? Hum itu orang yang menuduh pasangan-pasangan mereka. Jadi perkataan yakun ini apa asal dia? Yakun. Kadang-kadang mati nun tu. Kalau selepas nun itu alif lam, ada alif lam apa? Alif maksur, alif wasal, dia kena hidup lah. Lam yakunil ladzina kafaru. Yakuni pula dah. Jangan pening pula. Ni tu bukan sebab nun tu baris bawah, nun tu mati. Tapi selepas nun tu bertemu al-lazi, kalau nun tu mati tak boleh baca. Hidupkan nun baris bawah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Okey. Jadi dia boleh mati. Dia boleh mati, hidup semula dan sebagainya. Cuma kita nak trace asal dia. Apa asal dia? Asal dia ialah fi'il madhi yang berbunyi kana, adalah. Jadi yang ini asal dia apa? Yakunu. Kana yakunu. Kana adalah dalam bentuk past tense. Yakunu menjadi. Kalau terjemahan salah satu, yakunu tu menjadi. Okay. Alright. Ya. Yeah. Ini yang kita baca nanti. Amar dia apa? Kun. Dalam Yasin tu kita gabung dua-dua tu. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Maknanya kita start amar dulu. Lepas tu kita balik kepada mudhari'. Jadilah, maka menjadilah ia. Itu orang Melayu cuba terjemahkan. Cuba jugalah usaha nak terjemahkan. Sebab apa? Sebab sebenarnya kana tu tak ada dalam bahasa Melayu. Kana ni kalau masalah was, were.
He was a student. Macam mana nak terjemah adalah? Adalah tapi dalam kurungan yang lepas. Orang Melayu tak cakap adalah, orang Melayu kata apa? Dulu dia student. Dia tu hari tu dia student. Sebelum ni dia student. Itulah kanal, itulah was. Tapi kalau yakun tu, M. He is, I am, you are. Melayu cakap apa? I am a student. Terjemah apa? Saya adalah student. Adalah tu maknanya ada benda menjadi di situ kan? Saya adalah seorang pelajar. Apa maksud adalah? Lah ni saya student lah ni. Sekarang ni lah jadi student lah. Itu yang Melayu nak kompromi, nak terjemah macam mana tu? Menjadi. Maknanya dia present. Sebab itu kun itu jadilah. To be. Dia kata to be. Daripada telah, sedang, jadilah. Kun fayakun. Jadi lam yakun. Lam tidak. Yakun menjadi. Nak terjemah menjadi kat sini tak sedap. Jadi kita terjemah apa? Tidak ada. Okey. Lam yakun biasanya kita terjemah tidak ada. Tidak menjadi. Mana tidak ada. Lam yakun lahum. Dan tidak adalah bagi mereka. Tidak menjadilah bagi mereka. Tak faham. Tidak ada je lah. Tidak ada bagi mereka itu syahid. Saksi. Kalau satu, syahidun. Saksi. Okey. Jamak dia, syuhada. Tidak ada bagi mereka itu syuhada. Saksi-saksi. Para saksi. Habis itu tuduh orang tak ada saksi jadi macam mana? Illa melainkan. Ada juga. Illa kecuali. Melainkan. Anfusuhum. Jamak kepada nafsun. Diri. Kat sini kita tak terjemah nafsu. Kita terjemah diri. Anfusuhum. Ini yang Mak Saleh kata apa? Themselves. Yang themselves yang ni lah. Kecuali diri-diri mereka sendiri. Okey. Kecuali diri-diri mereka sendiri. Okey. Maknanya sendiri yang menjadi saksi. Okey. Second last. Lagi panjang. Sebab kalau saya nak ambil innal ladzina yarmunal muhsanat, boleh, lagi tak faham. Tergantung cerita dia. Okey, yang tadi tuduh isteri sendiri ataupun pasangan sendiri buat jahat. Saksi tak ada. Sendiri saja yang jadi saksi. Kali ini menuduh perempuan yang beriman. Tak semesti pasangan. Mana-mana perempuan yang beriman. Cuma dalam ayat ini ada satu perkataan biasanya dia gunakan untuk negatif, tetapi dalam ayat ini bermaksud positif.
Apa perkataannya? Kalau lelaki ghafil, ghafilun, ghafilin. Kalau perempuan ghafilah, seorang. Kalau ramai ghafilat. Okey. Daripada ghafala, 3 huruf asal. Ghafala. Okey. 3 huruf asal dia ialah ghafala. Ya, ghafil tu orangnya. Kalau orang lelaki ghafil, orang perempuan ghafilah. Yang masdar dia tu ghafala 3 huruf asal. Masdar ataupun noun dia itu diambil. Cuma kena tanya orang Kedah lah apa dia terjemah ghaflah tu. Ghaflah. Datin, Kedah cakap ghaflah apa? Masuk ghaflah. Ni ghaflah sungguh. Mikrofon. Saya tak pernah guna Ghaflah, tapi saya rasa aku biru sikit lah. Tapi ada kan orang Kedah cakap ghaflah kan? Ada. Tapi dalam family saya tak pernah guna Ghaflah tu. Oh, dia biasa bahasa-bahasa yang tak elok apa? Tak tahu macam aku biru lah. Macam kasar sikit lah. Mengelabah. Oh, mengelabah. Tak, saya tanya sebab 2-3 orang Kedah saya tanya, tapi yang dia terjemah tu tak sama dengan Arab. Maknanya Kedah ambil bahasa tu jadi vocab Kedah, tapi dia ada terjemahan dia sendirilah. Kalau Arab ghafala tu lalai, leka. Oh, boleh jadilah kot. Kalau Arab dia kata leka ataupun lalai. Lalai. Sebab itu ada kalau setengah-setengah ustaz yang ajar tasawuf tu, dia ada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Nama tajuk buku tu Tanbih, peringatan. Okey. Jadinya biasanya ghafil itu orang yang lalai. Lalai biasanya kita kaitkan dengan benda yang negatif lah. Tapi di sini dia pelik sikit. Perempuan-perempuan yang lalai. Maknanya makna dia dengan apa makna dia jadi unik sikit. Dia kata apa? Perempuan-perempuan yang lalai di sini maknanya dia hanya mengingati Allah, dia melalaikan benda-benda selain daripada itu. Maknanya dia tak buat maksiat, dia tak buat benda-benda dosa. Makna dia pelik sikit. Jadi dia kata apa? Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang yarmuna, mereka menuduh. Siapakah yang dia tuduh itu? Pertama, perempuan yang berciri muhsan, yang memelihara kehormatan. Muhsan, orang yang menjaga kehormatan diri. Muhsanat, perempuan itu. Kemudian dia juga seorang yang apa? Kita ambil yang belakang dulu. Dia juga seorang yang mukminat, seorang mukmin, seorang yang beriman. Tambah lagi satu ciri dia apa? Al-ghafilat. Lalai. Lalai di sini maknanya tak buat benda-benda yang tak elok. Dia hanya mengingati Allah saja. Jadi kalau inilah ciri-ciri wanita yang kita tuduh itu, awas kepada si penuduh. Apa yang Allah janjikan kepada si penuduh itu? Cuba lihat. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja yang pasif. Kalau aktif di skrin, la'ana, telah melaknat. Mudhari'nya yal'anu. Tapi kita punya adalah lu'ina, yul'anu.
dilaknat. So yang ayat kita itu adalah madhi mereka pasif. Madhi pasif kemudian merujuk kepada mereka. Mereka. Jadi kalau yang atas ni melaknat, yang bawah ini dilaknat. Alright. Jadi apa janji Allah? Lu'inu. Mereka akan dilaknat. Okey. Mereka akan dilaknat. Masalahnya apa? Yang kita risau tu sejak dari dunia lagi. Fid dunia. Di dunia. Wal akhirah. Dan di akhirat. Di dunia wal akhirah dan di hari akhirat. Okey, habis perkataan rama yarmu. Jadi sekali lagi rama di muka surat 14 baris yang pertama fi'il yang sakit. Sakit apakah yang dia ada? Ini sakit belakang yang kita sebut sebagai naqis. Fi'il naqis. Short satu bunyi. Jadi contoh yang kita bawa adalah rama yarmi. So dalam Quran hanya ada madhi dan mudhari' sahaja. Jadi yang sakit-sakit ni dia tak banyak. Kadang-kadang dia ada amar saja. Kadang-kadang dia ada madhi saja. Dia ada lah tapi tak banyak dalam Quran. Kita nak berpindah kepada yang kedua. Ke surat yang ke-14 juga baris yang kedua. Apakah perkataannya? Itu yang menarik tu. Waqa. Tapi dia masih lagi nakis. Short belakang Waqa. Waw, qaf, alif. Mudhari'nya yaqi. Kemudian amarnya satu huruf saja. Ki. Ki saja. Nahinya la taqi. Jadi apakah waqa itu? Telah pelihara. Telah jaga. Telah melindungi. Jadi baris yang terakhir. Ya. Puan Aisyah silakan. Yang terakhir ni dah sudah minggu lepas, 2 minggu lepas, Ustaz. Okey, baris pertama muka surat 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Fakihina, mereka bersenang-senang bima, terhadap apa yang atahum telah diberikan kepada mereka rabbuhum oleh Tuhan mereka wa waqahum dan mereka dipelihara rabbuhum oleh Tuhan mereka azaba daripada azab al-jahim, neraka jahanam. Okey. Sebelum kita lepaskan Puan Aisyah, soalan terakhir daripada saya. Terjemahan tu tengok versi Quran mana? Quran Amazing. Quran Amazing Malaysia ke mana punya? Malaysia punya. Siapa penerbit dia?
Tak ingatlah. Tak ingat Ustaz. Tak, ni cover. Kalau Quran tu ada, cuba select belakang sekali siapa dia punya publisher dia. Sekejap. Publisher dia Karya Bestari. Ni Datuk Haji Osman bin Mustafa. Ini kata pengantar. Cetakan siapa? Siapa penerbit dia? Karya Bestari. Oh, Karya Bestari. Itu Quran harfiah ke Quran biasa? Tak faham Ustaz. Bukan, kalau Quran harfiah kan dekat tengah-tengah tu dia terjemah satu-satu. Qala telah berkata. Nanti kat tu, Ini prakata pun ada, terjemahan pun ada. okey, yang dibaca tu prakata ke terjemahan? Yang saya baca prakata. Satu-satu setiap satu. Cuba baca terjemahan pula. Terjemahan dia. Kena buka Quran pula Ustaz. Bukan. Dia kalau Quran prakata tu, dia yang terjemahan tepi. Perkata tengah. Dia ada sama-sama. Dia tak boleh perkata saja. Ya, tahu. Dia punya terjemahan tepi dia. Kalau kena buka surah Al-Tur pula. Oh, okey. Oh, dah tak buka. Sekarang ni baca perkata. Ya. Okey. Dia berkata macam itulah sebab saya minta bacakan terjemahan sebab biasanya terjemahan akan berbeza dengan perkata. Makna dia lari ke Ustaz? Bukan makna dia lari sebab itu sebab kalau Quran tu ada tu kena buka kejap. Cuba kita buktikan teori tu betul tak? Surah Al-Tur. Surah apa? Surah tadi surah apa? Surah Al-Tur ayat 18. Ayat 18. Okey, cuba buka. Surah At-Tur ayat 18. Surah At-Tur ni surah masalahnya orang kita tak ingat surah ke berapa, surah itulah. berapa. 52. Surah 52. Cuba buka surah 52 ayat 18. 52. Muka surat berapa Puan Kasmah? Allah Akbar. Wah, muka surat pula. 524. 524. Oh, 524. Okay, cuba baca terjemahan biasa pula. Sekejap. 524. Okey. 18. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka dan Tuhan memelihara mereka daripada azab neraka. Okey. Yang belakang okey, yang depan tak okey. Cuba baca sekali lagi yang perkata tadi. Yang prakata mereka bersenang-senang, bersukarialah bima terhadap apa yang atahum telah diberikan kepada mereka, Rabbuhum oleh Tuhan mereka, waqahum dan mereka dipelihara, Rabbuhum oleh Tuhan mereka, azabal jahim daripada azab neraka jahanam. Okey. Itu dia nak kompromi sebab dia nak terjemah satu-satu tu. Tapi sebenarnya kalau ikut bahasa Melayu betul, dia salah sebab bahasa Melayu terjemahan yang di ni pasif. Faham tak? Dibunuh. Kalau terjemahan biasa membunuh. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya di situ ialah bila dia terjemahkan ikut susunan Arab, dia kena tambah oleh dekat belakang. Diberikan kepada mereka itu oleh Tuhan mereka itu. Ni bahasa pondok. Oleh ni. Tetapi kalau terjemahan Melayu betul, orang belajar Melayu, macam mana dia terjemah? Cuba tengok Fakihina bima atahum rabbuhum. Kalau siapa yang masih ingat dulu kita belajar bahasa Melayu hanya menerima subjek, predikat, betul? Kita subjek dulu. Predikat tak boleh dulu. Kita tak boleh kata kerja dulu. Kita kena kata nama dulu. Betul? Jadi, fakihina, mereka gembira. Mereka bersenang lenang. Mereka bersukaria. Bima, dengan apa yang okey.
Kita tak ubah Quran, tapi bahasa kita tak boleh. Jadi bila bahasa kita tak boleh, bima tu kita boleh terima. Bima atahum rabbuhum. Melayu tak boleh terima. Kita kena terima rabbuhum dulu. Nampak tak? Dengan apa yang Tuhan mereka kurniakan kepada mereka. Kalau dia start kata kerja, tu yang dia terpaksa goreng dengan oleh tu. Dengan apa yang telah dikurniakan kepada mereka itu oleh Tuhan mereka itu. Sudah. Itu pondok style. Sebab dia nak ikut juga setiap patah Arab. Melayu tak boleh. Melayu kita ada cara kita, betul. Jadi kita tak ubah ayat Quran, kita hanya ubah susunan apa? Subjek, predikat. Jadi bima dengan apa yang atahum rabbuhum, kita ambil rabbuhum dulu. Dengan apa yang Tuhan mereka telah kurniakan kepada mereka. Sama juga. Wa waqahum rabbuhum, dan Tuhan mereka telah memelihara mereka. Itu cara Melayu. Kalau ikut yang tadi, dan mereka telah dipelihara oleh Tuhan mereka. Sebab tu saya tak suka yang di. Sebab kalau di tadi kita kata apa? Pasif. Di tadi kita baca yang mana tadi? Cuba tengok balik. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Ingat tak tadi? Dan mereka dilaknat. Kenapa dilaknat? Sebab dia tak sebut siapa. Pasif dalam bahasa Arab ialah kata kerja yang tidak menyebut siapa pelakunya. Walu'inu, kita fahamlah yang boleh melaknat Tuhannya Allah, betul. Tapi dalam ayat itu ada sebut Allah tak kat situ? Tak ada kan? Dia sebut apa? Walu'inu fid dunya wal akhirah, dan mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Situ bolehlah di, sebab dia tak sebut siapa. Betul. Tapi dalam ayat kita, kalau kita sebut di dalam masa yang sama ada pelakunya, itu yang Melayu dia nak oleh tu, banyak oleh tu. Dia nak ikut susunan Arab juga. Jadi kalau ikut susunan kita, bima atahum rabbuhum, dengan apa yang Tuhan mereka telah kurniakan kepada mereka, wa waqahum rabbuhum, dan Tuhan mereka telah memelihara mereka azabal jahim, azab neraka jahim. Jadi ada beza perkata satu-satu, ataupun walaupun tidak berkata, tapi orang yang mungkin dia belajar Arab piau tu dia nak ikut juga susunan Arab. Tapi kalau Melayu tak. Kita tak boleh menerima predikat depan. Kita subjek dulu. Okey, dia tak salah lah, tak berdosa. Kawan cuba terjemah yang kawan tengok tu. Tengok macam kawan ambil Quran tu. Yang kawan dia cakap apa? Mikrofon. Mikrofonnya. Terjemahan dia, mereka bersukaria dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada sama mereka. Juga. Sama juga. Oleh-oleh juga. Dia nak oleh juga. Nak tanya Ustaz. Depan dia fa tu bukan marker ke? Bukan. Yang ini bukan marker. Yang ini pun bukan makna sebenar sebenarnya. Fakihin tu. Dalam bahasa Arab, fakihah. Arab kata apa? Fakihah. Fawakih, buah-buahan. Dia daripada perkataan buah tu. Fakihah. Kenapa pula buah kat situ? Apa kaitan buah tu? Jadi daripada buah tu dia jadikan sifat kepada orang. Fakihin. Terjemah mereka buah kan tak faham pula. Macam mana pula mereka buah kan? Bukan. Dia relatekan dengan sifat buah-buahan. Apa maksud buah-buahan? Buah-buahan ni orang makan waktu bila? Santai-santai. Betul? Waktu bersenang-lenang. Waktu apa? Waktu itulah. Relax. Okay. Biryani tak relax. Kalau makan biryani serius. Biryani gam. Serius. Kan? Ini dia tak. Dia
buah. Jadi dari situ dia jadi apa? Bersantai-santai. Mereka bersenang lenang. Ini cerita ahli syurga lah. Kena faham makna jugalah, sebab kalau biasa tu fa, lepas tu cari kaf ha, tak jumpa lah. Bukan. Biasanya kalau yang maka tu selepas dia kata kerja. Okey. Ataupun kata nak domer pun boleh, tapi kena tengok. Sebab ini satu package. Fa, kaf, ha. Ya nun belakang tu jamak. Muslimin, muslimun. Yang ni perkataan dia fa, kaf, ha. 3 tu saja. Okey. Alright, terima kasih. Ya, seterusnya. Puan Asmah silakan. Yang kedua ya. Ya. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi. Okey. Maka qahumullah, mereka dilindungi Allah dan pada kesulitan zalika itu al-yaum hari ini. Hari ini? Al-yaumi. Hari ini ke hari itu? Hari itu, Ustaz. Okey. Sama juga yang ini. Kalau Puan Asmah terjemah begitu, kalau nak terjemah ikut macam itu, kena oleh ke lah. Tapi kalau kita terjemah, fa, ini baru maka yang Dr. Gaya tanya tadi. Ini baru maka. Jadi sebab kalau tak ada, tu kan sorry, tak ada alif kan Ustaz, jadi makalah. okey. Tadi ada alif. Yes, itu yang pertama. Yang kedua, cuba tengok. Kalau kita ikut bahasa kita, fallahu waqahum. Kan dahsyat tu. Mana selepas maka tu kena Allah dulu. Maka Allah telah memelihara mereka. Itulah Melayu betul. Kalau tak, kena oleh lah. Maka telah memelihara akan mereka itu oleh Allah. Pusing-pusing. Sebab dia nak ikut yang itu. Melayu kan dia subjek dulu. Betul? Ahmad membina rumah. Tapi bila dia terbalik tu yang dia jadi oleh-oleh tu. Rumah, tapi oleh-oleh pun kita sebut bina ke rumah dulu? Rumah itu dibina oleh Ali, betul? Sepatutnya Ali membina rumah, betul? Okay, kita terbalikkan. Rumah itu dibina oleh Ali. Masih lagi rumah depan, betul? Okay? Tapi nak ikut Arab juga. Dibinalah rumah itu oleh Ali. Allah. Pening kita tak faham. Bolehlah kita agak, tapi cara tu tak ada kita kan. Kita walaupun tapi masih lagi orang kat depan. Kan? Dibina Ali, rumah itu dibina oleh Ali. Ali membina rumah itu. Sama. Tapi kalau ikut Arab, dibina akan rumah itu oleh Ali. Sudah. Dia start kata kerja dulu. Pening kita. Jadi kalau kita fallah, maka Allah lah. Maka Allah lah yang apa? Waqahum. Wa ni bukan dan, jangan tersilap. Dekat muka surat 14 baris kedua, dia memang kata kerja dia ada waw. Jangan terjemah dan itu waqah. Kalau tak ada waw tu tak jadi waqah. Fawaqah humullah, maka Allah memelihara mereka syar. Syar ni semua yang negatif kita masuk dekat syar lah. Min syarril waswasil khannas. Min syarri ma khalaq, kejahatan, keburukan, kegawatan, kehuruharaan. Di sini kita ambil huru hara lah. Zalikal yaum. Huru hara apa? Hari itu. Kalau tak, huru hara itu hari.
Kalau terbalik jadi itu hari. Huru hara hari yang demikian itu. Melayunya itulah gelak artinya. Kalau tak huru hara itu hari. Itu hari saya datang juga, you tak ada. Itu Ustaz. Terbalik. Hari itu ya Ustaz, hari itu Kalau lah. kita kan hari itu saya datang, anti tak ada, betul? Itu hari saya datang, itu anti juga tak ada. Maknanya mungkin bahasa dia begitu, betul? Kita ketawa lah. Mungkin susunan dia macam itu. Kita kata salah, tak pada dia betul. Jadi zalikal yaum, hari itu ataupun hari yang demikian itu. Okey. Hari yang demikian. Okey. Seterusnya, ni doa popular ni. Kita minta lah. Ya, Dato' Encik lah. Kita ambil Dato' Encik dulu doa ni. Okey. Silakan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana, Tuhan kami, atina, berilah kami di dunia hasanah, kebaikan, wafi, dan di akhirat hasanah. Apa banyak kebaikan lagi ni? Kebaikan, dan peliharalah kami dari azab, dari siksa neraka, dari api neraka. Okey. Itulah dari api neraka. Okey, habislah, silalah. Ikutlah, itu je. Okey. Cukuplah setakat tu. Alright. Okey. Jadinya kita sedap ayat ini. okey. Cuba tengok Rabbana. Alright. Kita faham Rabbana ini apa namanya, ayat yang kita gunakan untuk laras bahasa doa, betul? Okey, uslub. Masalah Arab kata uslub, gaya bahasa, style. Doa-doa ni biasa kita guna kalau doa berjemaah, Rabbana. Okey. Cumanya dalam Quran, biasanya perkataan kalau di awal ayat, dia tak boleh baris atas. Biasanya kalau ayat yang biasa-biasa, subjek predikat ni, perkataan pertama dia baris depan. Allahu la ilaha. Betul? Allahu. Okey. Apa-apa yang kita baca tu, wa ilahukum ilahu wahid. So biasa kalau awal ni dia start dengan subjek, dia baris depan. Okey. Boleh guna wahai tak? Yalah, maksudnya alhamdu, betul? Starter kan? Dia tak ada alhamda, tiba-tiba alhamda pula. Starter dia normally kalau Arab ni subjek dia mesti baris depan. Jadi di sinilah berlakunya apa? Berlakunya kalau normally sepatutnya Rabbuna. Jadi kenapa doa-doa dalam Quran ini dia starter? Kebanyakannya dia starter. Tetapi dia Rabba. Okey. Jadi di sinilah dia ada perkataan yang dia tidak ada dalam tulisan tetapi ada dalam makna. Maknanya semua doa-doa kita itu dimulai dengan ya Rabbana, wahai. Yang wahai itu tak ada dalam tulisan. Tapi understood. Dia buang ya tu. Ya seruan tu.
Sebab itu dalam terjemahan dia kata, wahai Tuhan kami. Mana wahai tu? Ya. Ya alif. Okey. Jadi doa ini apa bunyi dia? Rabbana, wahai Tuhan kami, ati. Cuba bezakan dengan perkataan yang sama di baris yang pertama. Ata. Ada? Fakihina bima ata. Ata. Home tak payah ambil. Home tu Tomir. Ata. Ada? Dekat sini? Ati. Sama ke lain? Yang baris pertama tu yang kita baca apa? Walaqad ataina Musal kitab. Ata, telah kurniakan, telah datangkan, telah berikan, Saya Ustaz. telah berikan. Maknanya baris yang pertama tu past tense dia. Tapi ni lebih 3 huruf Bila kita ubah jadi arahan, Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Doa lepas azan. Inilah ati ni. Rabbana. Kalau madi dia telah berikan, telah anugerahkan, telah kurniakan. Amar dia, kurniakanlah. Anugerahkanlah. Engkau berikanlah. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, engkau kurniakanlah kepada kami. Fid dunya hasanah. Di dunia ini kebaikan. Apakah cukup di dunia sahaja? Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat kebaikan. Tapi kalau buat karangan dating kena tambah dan di akhirat begitu jugalah kebaikan. Wah, jualah kebaikan. Itu tambahlah, goreng lah. Tak ada masalah goreng tu. Dan kebaikan. Jadi timbul persoalan datin tadi. Kenapa 2 kali hasanah? Sebab ini surah Baqarah. Sebelum tu, kalau hafal ayat ni, ayat sebelum dia ada orang dia dapat di dunia saja habuan. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah kata di akhirat dia tak dapat habuan. Dia dapat dunia saja. Sejak ayat sebelum tu dia gambarkan ada orang yang dia dapat di dunia sahaja. Di akhirat habis. Jadi orang beriman lain dia minta hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini hasanah bukan hasanah, bukan makcik hasanah ni. Kan dia silap faham pula dah makcik hasanah dia kata. Ada. Puan Halimah ketawa tu ini bukan bohong ni. Kebaikan di akhirat. Ini cerita betul. Ada tulis tapi tak buat. Saya sekolah rendah dulu kecil-kecil pergi ceramah masjid, ustaz tu kata Pak Haji tu poligami. Isteri dia seorang Aminah, seorang Hasnah. Pergi umrah. Jadi dia tak pandai bahasa Arab. Dia ulang-ulang itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Jadi Aminah kata, bang asyik senah apa nama Aminah tak masuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati aminah wa qina adzabannar. Sudah. Dekat dunia aja senah. Ke akhirat dapat aminah. Dia ingat itu nama orang. Dah sudah. Bukan. Walaupun diulang kali hasnah dalam doa tu tak ada kena-mengena dengan bini ni nama senah tu. Dah dia sebut dunia hasnah, akhirat aminah. Sudah. Dan di akhirat. Bahaya kalau tak dapat doa depan Kaabah tu makbul tu. Sudah. Wa qina. Okey. Balik kepada Amar. Ki. Dan engkau peliharalah kami. Kita minta Allah peliharalah kami daripada apa? Azaban nar.
Azab api neraka. Azab api neraka. Okey, seterusnya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Puan Aziah ada ke? Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. salam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, Ya, sesungguhnya kami amanna, kami beriman. okey. Faghfir lana, maka ampunilah kami, lana bagi kami, zunubana dosa kami, Okey. wakina azabannar, dan engkau peliharalah kami dari azab api neraka. Okey. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami. Ini dia tambah inna, sesungguhnya dengan dhamir na. Dhamir kami. Innana pun boleh. Inna pun boleh juga. Sesungguhnya kami juga. Amanna, kami telah beriman. Fa maka ighfir, fi'il amar, daripada ghafara, telah ampun. Ighfir, ampunilah. Engkau berilah keampunan lana bagi kami. Apa yang kita minta ampun itu terhadap apa? Zunubana, dosa-dosa kami. Waqina, dan engkau peliharalah kami daripada azab an-nar, azab api neraka. Ya, Dr. Gayah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma tidaklah khalaqta, engkau ciptakan haza ini batilan, batil, subhanaka, maha suci engkau, faqina, peliharalah kami dari azab api neraka. Okey. Ini dianjurkan kita baca bila melihat fenomena-fenomena alam yang menakjubkan kita. Okey. Kadang-kadang orang kita dia kata Masya Allah. Okey. Tapi tak kisahlah. Kalau Quran dia suruh baca ini. Daripada fuyo, fuh, wala, masalah kan. Gantikan dengan inilah. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, khalaqa cipta, khalaqta engkau telah ciptakan, tidaklah, ma itu tidaklah, tiadalah engkau telah menciptakan haza ini merujuk kepada apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita pandang itu batila. Batila di sini kita terjemahkan dengan sia-sia. Batil di sini maksudnya sia-sia. Okay. Alright. Fakina, maka engkau peliharalah kami azaban nar, daripada azab api neraka. Okey, tamatlah perkataan waqa. Sekarang ini kita pergi kepada
satu-satunya perkataan yang ada, iaitulah hawa yahwa. Kataan yang ketiga di muka surat 14 itu hawa yahwa, yang kita terjemahkan dengan condong, cenderung. Fahamlah kita di sini antara makna yang popular yang kita Melayu pun kita gabungkan dua-dua tu bahasa Arab. Apa dia? Hawa nafsu. Jadi apa itu hawa nafsu? Dah jadi macam bahasa Melayu tu. Maknanya benda yang nafsu condong ke arahnya. Nafsu cenderung ke arah benda itu yang kita panggil hawa. Ini bukan hawa bahasa Melayu yang hawa panas, hawa sejuk tu lain. Ini yang bahasa Arab ya. Okey. Silakan Wan Hakrijah. Ya. Wan Hakrijah ada? Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi iza hawa. Wan najmi dan bintang iza ketika hawa ia tenggelam. Tenggelam? Sekali. Wan najmi dan bintang-bintang iza ketika ia condong. Oh, tadi tenggelam, ni condong pula. Maksudnya? Maksudnya tak faham lah Ustaz. Oh, tak faham. Okey. Dia condong boleh, tenggelam boleh, terbenam boleh. Maksudnya kita anggaplah bulan yang kita ada tu sebahagian daripada star, bintang, betul? Okey. Jadi ada masanya dia terbenam, dia condong, dia tenggelam, terjunam tu bila mana apa misalnya terbit planet yang lebih besar. Tak nampaklah dia. Wan najmi. Najmi itu apa? Bintang. Jadi dalam Quran apa perkataan yang digunakan untuk bintang? Yang pertama dalam ayat kita itulah najmun. Okey kita ada najmun, kita ada burjun. Yang kita terjemah buruj tu, was-sama'i zatil buruj. Kalau satu burjun. Satu lagi apa? Kaukabun. Kawakib. Ini semua perkataan yang digunakan untuk bintang, planet, star. Jadi wan najmi dan bintang itu iza hawa, apabila dia terbenam, condong, terjunam, hilang dan sebagainya. Okey. Jadi kebetulan nama surah itu pun surah An-Najm, surah bintang. Okey, terima kasih. Seterusnya Puan Halimah, ya, dipersilakan. Untuk Puan Halimah kita masuk perkataan terakhir. Ghawa. Ghawa. Menyeleweng, sesat. Ma billahi minasyaitanir rajim. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma tidak sesat para sahabat mereka dan tidaklah menyesatkan. Macam ni. Ini Quran karya yang tidak bistari ni. Tak gurau. Sekali lagi. Dia ada karya bistari, ada karang craft dan sebagainya. Okey, sekali lagi. Tidak
tidak sesat ke dol. Sahibukum. Alright. Orang sahabat mereka dan tidaklah rawa menyesatkan. Tak Ustaz? Okey. Salah. Saya tak cakap apa pun. Okey. Kalau kita hafal, terima kasih. Kalau kita hafal surah An-Najmu itu, ini ayat kedua lah. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi di awal ayat Allah bersumpah dengan bintang. Bintang ini kadang-kadang dia condong, kadang-kadang dia terbenam, kadang-kadang dia miring, kadang-kadang dia terjunam. Itu bintang. Tetapi sahabat kamu Nabi SAW itu ma dhallah, tidaklah sesat. Tidaklah sahabat kamu itu sesat. Nabi ni bawa wahyu, dia bukan cerita merepek apa bukan. Ma dhalla sahibukum, tidaklah sahabat kamu semua itu sesat, wa ma ghawa, dan tidaklah dia menyeleweng. Jadi Allah kata apa? Bintang yang di atas tu boleh jadi dia menyeleweng. Boleh jadi dia lari daripada dia punya stesen dan sebagainya. Rasulullah tidak. Ustaz, kalau rawa tu keliru boleh ke? Boleh juga. Keliru, menyeleweng, sesat. Okey. Alright. Okay. Memang sama. Seterusnya. Dipersilakan. Ya, Bang Kasmah silakan. Ya. Mikrofonnya. Dah habis baca? Dah habis baca dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Dan durhakalah Adam kepada Tuhannya, maka dia sesat. Sekali lagi. Setuju kan? Sekali lagi. Dan derhakalah Adam kepada Tuhannya, maka dia sesat. Faghawa. Ayat apa tu? Surah Toha ayat 121. 121. Wa asa Adamu rabbuhu faghawa. Dan telah menderhaka Adam. Adam telah menderhakai Tuhannya. Derhaka di sini maknanya tidak patuh dengan larangan supaya tidak makan buah larangan. Faghawa yang kedua. Apa ghawa di situ? Lalu, maka, terjemahan literal, sesatlah. Kalau terjemahan yang lembut sikit untuk Nabi dan Rasul, lalu dia tersilap jalan, tersalah arah. Sesatlah tu, bahasa kasarnya sesat betul. Bahasa halusnya kan, Allah silap jalan pula pagi ni. Padahal sesat. Jadi kadang-kadang ada yang untuk Nabi dan Rasul ni kita ni sebab apa? Sebab hati-hati ada setengah orang, kita tidak menafikan Nabi dan Rasul juga manusia betul. Walaupun dia maksum, cuma Nabi dan Rasul pertama diuji di situlah. Tapi takut-takut nanti ada orang kata Adam pun buat salah juga. Kan? Jadi kita tak nafikan yang itu, tapi dalam ayat lain nanti kalau ada kesempatan kita akan lihat ada seorang syekh tu dia bahas apa? Dia bukan simply dia buat salah, memang Allah dah tentukan dia akan turun di dunia. Tapi di antara kejahatan iblis itu dia bersumpah dengan nama Allah.
Maknanya dia kata dia bersumpah dengan nama Allah supaya Adam makan. Okey Maknanya Allah ni sebenarnya bukan apa-apa. Dia tak nak engkau jadi orang yang tak mati selama-lamanya. Jadi kita faham di situlah. Dia menipu menggunakan nama apa? Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alright. Yang terakhir, Rabbana haula'i. Ini cerita di akhirat. Tapi cerita ni Allah rakamkan sajalah. Tak boleh jadi apa dah. Seolah-olah nanti kita sesat di dunia dengan mengikut ajaran-ajaran tertentu, orang-orang tertentu, tipu daya tertentu. Di akhirat nanti kita berdoa, kita minta Allah sesatkan mereka sebagaimana mereka telah sesatkan kita di dunia dulu. Tak ada apalah. Sebab itulah dia kata Rabbana, wahai Tuhan kami, haula, mereka inilah. Bezakan haula dengan ulaika. Kalau ulaika mereka itu. Ulaika ni jauh. Haula ni yang Mak Saleh kata this, T-H-E-S-E. Mereka ini ramai. Mereka inilah allazina, orang-orang yang aghwayna, mereka telah menyesatkan kami. Mereka telah menyesatkan kami. Jadi waktu itu permintaan dia apa? Aghwaynahum. Okey. Macam nak terjemah tu? Kami. Kami dulu. Kami. Macam mana? Nah, kami dulu. Kami sesatkan mereka. Kama ghawayna, sebagaimana kami sesat. Pening ayat ni. Ataupun dengan pilihan sendiri. Sebagaimana. Cuba tengok terjemah yang betul-betul dia kata apa? Puan Aisyah dia kata apa dalam tu? Saya Ustaz. Apa yang Puan Aisyah jumpa terjemahan dia yang sebenarnya? Yang mana Ustaz? Okey sebentar. Ayat terakhir tu lah. 393, muka surat 393. Ayat 63 surah Qasas. 393. 393. Ayat 63 betul? Betul. Betul. Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, Ya mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Okey, cukup sampai situ ya. Okey. Rabbana, wahai Tuhan kami, haula'i, mereka inilah allazina, orang-orang yang aghwayna, kami telah menyesatkan. Okey. Ustaz dia tulis dengan apa? Dengan pilihan sendiri. Okey, tak apa. Okey, kemudian kita koma. Aghwaynahum, kami sesatkan mereka itu, kama ghawayna, sebagaimana kami telah sesat. Kan? Alang-alang kita sesatkan sekali orang tu. Kan? You jump, I jump lah. Okey, alright. Okey, tapi dalam ayat tu dia gabung dua sekali ya. Satu yang perkataan kita ghawa, satu lagi aghwa. Aghwa tu lain. Aghwa tu menyesatkan. Yang kita punya ghawa saja, sesat. Okey, alhamdulillah. Tamatlah perjalanan kita. Setelah 2 kali PKP ni, tamat juga akhirnya. Lockdown 2 kali. Jadi apa-apa nanti kita akan berhubung berkenaan dengan bacaan-bacaan seterusnya, nota-nota seterusnya. Sungguh pun begitu. Bukan bermakna nota-nota lama boleh dicampak dan dibuang, tidak. Nota lama kekal akan dibawa ke mana-mana, cuma ditambah dengan nota yang baru.
Jadi nota lama tu masih lagi berguna sehingga ke penghujungnya, simpan baik-baik. Jadi insya-Allah next class kita akan cuba nanti untuk masuk pengenalan kepada topik yang baru. Jadi Ustaz, saya nak tumpang tanya, boleh yang ayat akhir tu, maknanya wahai Tuhan kami, mereka ini adalah orang-orang yang kami telah sesatkan. Sebagaimana dan jadi kami sesatkan mereka sebagaimana kami telah disesatkan. Bukan. Bukannya tu. Orang-orang inilah mereka inilah orang-orang yang kami telah menyesatkan, kami telah sesatkan. Okey, berhenti kat situ. Okey. Arwainahum, kami sesatkan mereka itu kama rawaina, sebagaimana kami sesat. Maknanya macam mana kami dah sesat, alang kami sesatkan ada orang sekali. Okey. Tapi alang tak ada dalam Quran. Itu saya tambahlah. Sebab dia memang confuse sikit dia ni. Kan macam kita lah kan. Sama. Alang kita tak jumpa. Kadang-kadang dia tulis orang yang menyebabkan kami sesat. Okey. Alright. Tengah dia sebut macam tu. Tak apa. Itu nanti kena pergi kelas tafsir lah pula. Okey, insya-Allah. So, sekadar ini nanti kita jumpa pada sesi yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dulu. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Allah sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Depan lagi. Dia bagi ke Okey, Datin, undur diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak balik semua tani ke? Ujung-ujung bulan nanti Datin, insyaAllah. Cik ingat nak balik tapi tak boleh pasal Cik ingat Cik nak balik. Cik nak balik 23. Tapi anak Cik nak salin. Anak Cik nak salin kat sini tak boleh nak balik. Pasal adik Cik ni 29. Bukan Cik balik Bandar Baru. Tani tu anak buah yang duduk tu. Dekat Taman Ria. Dekat apa Taman? Taman Ria. Cik Taman Kenari. Cik Taman Kenari. Taman Kenari. Taman Kenari. Belakang bakar sampah tu. Gitu. Belakang sampah. Okey Datin, Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Apa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Zee dah keluar agaknya dia. Dia tak keluar lagi.